Dia Muslim, tapi dia orang Britania, orang British. Saya tidur di malam itu dan saya buat keputusan, esok pagi saya akan zahirkan kepada keluarga, kawan saya di masyarakat, saya akan zahirkan bahawasanya saya dah bukan Muslim dan aku tidak percaya agama ni lagi. Aku tidak percaya ada Tuhan. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu fil akhirati wal ula. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني آمين آمين يا رب العالمين أما بعد مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha agung, yang maha mulia, kerana menjadikan kita daripada orang Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima di akhirat kecuali agama Islam. Hanya agama Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam dialah agama para anbiya dan mursalin daripada Nabi Adam alaihi salam sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi di dunia ini yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti agama selain agama Islam. Walaupun berbeza syariat nabi ini daripada nabi-nabi yang lain. Maka syariat para anbiya berbeza tetapi agama mereka sama, iaitu agama al-Islam. Maka alhamdulillah kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang Islam. Juga alhamdulillah kerana kita sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ummatu al-marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Wal ummatu al-mukarramah, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita telah tahu, tajuk kuliah kita pada malam ini kepentingan zikir dan selawat di akhir zaman. Sebenarnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingati Allah Subhanahu wa taala dan membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara ini sentiasa penting. Di setiap waktu penting. Di setiap tempat, di bila-bila sahaja, di setiap zaman, amat penting membaca zikir dan membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di akhir zaman, zikir dan selawat ini menjadi lebih penting dan lagi diperlu oleh orang Islam, dibaca dan dilakukan oleh orang Islam. Kerana zikir dan selawat ini membawa cahaya kepada hati kita.
Dan di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberitahu di dalam bulu-bulu bahkan ratus-ratus hadis bahawasanya di akhir zaman akan berlaku banyak fitnah. Yang mana oleh fitnah itu keadaan dan suasana manusia semua dan orang Islam menjadi banyak ada kegelapan dan hati berkeras, gelap, kutur dan lalai. Qala ta'ala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, telah dekat, maksudnya telah dekat hari kiamat. Iqtaraba lin-nas, telah dekat untuk manusia hari kiamat atau hari yang mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka berada di dalam keadaan lalai dan berbaling. Mereka terbaling daripada agama dan tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala, padahal telah dekat hari kiamat kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya itu keadaan manusia di dunia ini di akhir zaman. Keadaan mereka lalai. Apakah yang berlawan dengan lalai? Az-zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka wahai manusia, sebetulnya kerana dekatnya hari kiamat, kerana dekatnya hari muhasabah kamu, hari hisab kamu, hari kiamat ya akan jadi, kerana dekatnya hari kiamat akan jadi, sebetulnya kamu wahai manusia menjadi orang berzikir, bukan orang yang lalai. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tegur manusia, kerana di akhir zaman, di umat yang terakhir, di zaman dan masa yang dekatnya akan berlaku hari kiamat, tetapi mereka masih lalai dan ghaflah. Dan ayat ini turun sebelum 1400 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala tegur manusia, kenapa masih lalai? Bagaimana dengan zaman kita? Lagi harus kita tidak menjadi lalai, bahkan kita harus sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah kita membaca sedikit mengenai simatu hadzal asr, yakni sifat-sifat zaman kita ini. Apakah tanda-tanda dekatnya hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab ulama agama berkata, tanda-tanda hari kiamat ada dua jenis. Ada tanda baik, ada tanda tidak baik. Maka dengan mempelajari tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman, apa faedah kita mempelajarinya? Supaya kita mencari manakah tanda-tanda yang baik di akhir zaman, maka kita harus memegangnya dan beramal dengannya. Dan manakah tanda-tanda yang buruk yang disebut oleh Rasulullah SAW akan berlaku di akhir zaman, kita jauhkan diri kita dan kita lindungikan diri kita daripada sifat itu, supaya kita tidak menjadi sebahagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Kerana tanda-tanda hari kiamat bukan hanya berlakuan kepada dunia sahaja, berlakuan yang besar dekat dunia saja. Bahkan banyak sifat, sikap, akhlak, perangai yang ada di dalam diri manusia itu sebagai tanda hari kiamat. Maka kita sebagai manusia yang berakal, sebagai orang Islam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena cari, kita kena belajar. Adakah kita ini, akhlak kita, sikap kita, adat kita termasuk di dalam tanda-tanda hari kiamat yang baik ke atau yang tidak baik?
Kalau yang baik, alhamdulillah, kuatkanlah sifat itu di dalam diri kamu dan teruskan. Tetapi kalau sifat itu tidak baik, Rasulullah pernah sebutkannya, dia antara tanda-tanda hari kiamat dan akhir zaman dan zamanul fitnah, dan sifat itu ada di dalam diri kamu, maka hendaklah kamu membersihkan diri kamu. Bersihkanlah diri kamu daripada sifat itu supaya kamu tidak menjadi antara tanda-tanda hari kiamat yang tidak baik. Na'udzubillah. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita orang Islam rujuk kepada ahli ilm untuk fatwa dan untuk mempelajari ilmu atau untuk bertanya tentang agama dan tentang ilmu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli ilm, iaitu orang fatwa dan ulama, dengan gelaran ahli zikir. Qala ta'ala fas'alu ahli zikir. Bertanyalah, maka tanyalah ahli zikir, orang zikir. Semua ulama tafsirkan ahli zikir di sini maksudnya ulama, yakni mufti. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ahli zikir? Sebab zikir ini penting hatta bagi ulama. Zikir Allah Subhanahu wa taala penting untuk ulama, untuk orang yang puasa, untuk orang yang banyak sedekah, orang istiqamah, khususnya untuk orang yang ada di dalam zaman fitnah. Tetap juga kena baca zikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil ulama dengan gelaran yang mulia itu, ahli zikir. Sebab apa? Sebab ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting dan sangat mulia. Bahkan mempelajari ilmu, tanya ilmu, tanya tentang ilmu, jumpa ulama, itu juga namanya zikir. Mempelajari ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, sebagainya, itu juga namanya zikir kepada Allah. Sebab ilmu ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW bersabda, antara tanda-tanda hari kiamat yaitu manusia akan menjadi lalai sangat di dalam dunia ini. Sangat lalai sehingga lupa Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanya menyebutkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Tidak membaca zikir, tidak menggerakkan lidah mereka dengan kebaikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara tanda-tanda rusaknya zaman dan dekatnya hari kiamat yaitu tersebar al-fuhsyu wa tafahush. Apa itu al-fuhsyu wa tafahush? Yakni kata-kata yang tidak baik, yang keji, dan kata-kata yang tidak elok. Maknanya manusia dan orang Islam lebih banyak bercakap dan menyebutkan ayat-ayat yang keji, yang tidak baik. Itu ayat mereka. Kalau jual, kalau beli, kalau simpan-simpan dengan orang lain, kalau di dalam masjid kadang-kadang, na'udzubillah, di dalam media sosial, di dalam Facebook, dalam IG, Twitter, sebagainya, kebanyakan kalam manusia, percakapan manusia, fuhsh dan tafahush, iaitu menyebutkan perkataan-perkataan dan kalam-kalam yang tidak baik. Bukan kalam-kalam yang lalai sahaja, yakni tidak ada manfaat dan faedah, tidak. Bahkan kalam-kalam yang keji, yang tidak baik. Maka itu antara tanda buruk dekatnya hari kiamat yang ada di dalam diri manusia. Kita kalau belajar hadis ini, kita kena ambil pelajaran daripada hadis ini. Kita cek diri kita. Kalau kita share apa. Kalau kita cakap apa dengan orang. Kita kena jaga lidah kita.
tidak menyebutkan kecuali yang baik. Hatta perkataan-perkataan dan borak-borak yang tidak baik, kita lebih baik jangan kita bercakap dengan percakapan itu. Wasu'ul khuluqi wasu'ul jiwar. Juga antara tanda-tanda hari kiamat yang buruk, su'ul khuluq, akhlak buruk, dan orang menjadi jiran yang buruk kepada jirannya. Menjadi jiran yang tidak baik kepada jirannya. Antara tanda-tanda hari kiamat juga yang membuktikan manusia itu tidak banyak membaca zikir dan salawat atas Nabi SAW, iaitu yaksurul hammazun wal ghammazun wal lammazun. Akan menjadi ramai orang, banyak manusia yang suka hammazun, ghammazun, lammazun, iaitu menyebutkan aib orang dan ejek orang lain dan memfitnahkan orang lain. Menjadi banyak, perkara itu menjadi banyak. Yakni kerja mereka dari mula bangun dari tidur sampai balik tidur, pegang handphone dia, sibuk ejek orang itu, cari aib orang itu, hentam orang ini, gelakkan orang itu kerja dia. Dan perkara itu Nabi SAW kata menjadi banyak. Dan kita tengok sekarang, zaman kita yang penuh dengan fitnah ini, di zaman media sosial. Kalau kita buat kuliah ilmu, berapa ramai yang komen, berapa ramai yang share, berapa ramai yang bersemangat dengan video itu. Tapi kalau ada orang lain buat live untuk ejek orang lain, atau untuk menghinakan orang lain, atau untuk bangkitkan satu isu aib artis ke atau pemimpin ke atau siapa-siapa, pasti akan jadi ribu-ribu orang yang komen, ribu-ribu orang yang share. Dan na'udzubillah min zalik, kebanyakan komen-komen yang ejek-ejek lagi dan lagi panaskan, lagi menghinakan. Jadi perkara itu boleh kata termasuk daripada al-hammazun, al-ghammazun, al-lammazun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, dan itu adalah antara tanda buruk yang akan berlaku di akhir zaman sebelum hari kiamat. Yang mana kalau mereka menukarkan sifat mereka itu, sikap mereka itu dengan zikir, dengan selawat, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu lebih baik bagi mereka. Tetapi itu kalau mereka sedar dan dapat mengawalkan diri mereka tidak terjatuh atau tenggelam di dalam sifat tanda buruk hari kiamat. Maka ini antara sifat-sifat akhir zaman, iaitu ramai orang kerja mereka mencari aib orang atau ejek orang atau hinakan orang lain. Maka dan perkara itu tidak akan jadi kalau mereka orang yang banyak baca zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau orang yang suka selawat banyak kepada Nabi Muhammad, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama berkata, an-nafsu illam tashghalha bil khairi shaghalatka bil syarr. Nafsu kita ini kalau kita tak sibukkannya dengan kebaikan, dia akan sibukkan kita dengan kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Maknanya, kalau orang itu tidak menggerakkan lidahnya dengan zikir, selawat, doa, istighfar, sebagainya, maka lidahnya tu akan bergerak juga. Dia akan bercakap juga. Tetapi dia akan bercakap apa? Lidahnya akan bergerak dengan apa? Dengan ghibah, mengumbat, fitnah, mengejek orang, menghinakan orang, macam-macam perkara-perkara atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Sebab apa? Sebab dia tidak menggunakan lidahnya itu dengan zikir, dengan kebaikan. Nah, sebab itu Nabi SAW pernah mengajar satu sahabat beberapa amalan yang baik. Dia kata, kalau boleh kamu buatlah amalan yang baik itu. Jadi sahabat itu dia jujur, dia kata, Rasulullah, kalau aku tak mampu, dia kata buatlah ini. Dia sebut beberapa amalan baik.
Dia kata kalau tak mampu, akhirnya Nabi SAW dia kata kalau kamu tak mampu melakukan amalan-amalan yang baik itu semua, maka engkau diam. Ini amalan yang terakhir untuk selamat di akhir zaman. Amalan yang last, yang terakhir di akhir zaman. Untuk kamu selamat, untuk kita selamat di akhir zaman, jaga lidah kamu. Diam. Bacalah zikir atau diam. Baca salawat atas Nabi SAW atau diam. Kalau bercakap di akhir zaman, di zaman fitnah ini, kalau bercakap cerita atau ijek atau sebagainya, apa-apa bercakapan, bukan zikir, bukan salawat, bukan kebaikan, maka dikirakan orang itu telah tenggelam di dalam fitnah akhir zaman. Dan dia telah menjadi antara tanda-tanda hari kiamat yang buruk. Dan itu cukuplah kehinaan dan keburukan. Jika orang itu jadi tanda buruk hari kiamat. Jadi siapa-siapa yang kerjanya di sosial di media sosial menyebarkan aib orang atau ejek orang atau hinakan orang atau memfitnahkan orang sebagainya. Yang ini lebih kurang macam tu. Atau mendusta, tipu. Kerja dia share sahaja berita tipu. Atau dia cerita sahaja apa-apa yang tipu. Maka orang ini sekarang antara tanda hari kiamat. Dia juga antara tanda kiamat. Saya orang. Dia kata saya orang. Macam mana saya tanda kiamat? Dia fikir tanda kiamat tu dekat gunung sahaja, dekat langit, dekat bumi, dekat laut, dekat tidak. Manusia pun dia boleh menjadi salah satu antara tanda-tanda hari kiamat dan alamat as-sa'ah dan fitnah akhir zaman. Iaitu dengan sifat dan sikap dan akhlaknya. Sebab itu, di akhir zaman ini, antara cara kita melindungikan diri kita dan melindungikan keluarga kita, melindungikan akidah dan agama dan suluk, iaitu kehidupan kita di dunia ini, antara caranya kita kena banyak membaca zikir dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Mardawayh, wa tafshul ghibah. Sikap mengumbat akan menjadi tersebar sangat. Semua orang mengumbat kepada orang lain. Ramai orang yang mengumbat sekarang dekat Facebook, dekat media sosial, di mana-mana saja mengumbat. Kalau orang berkumpul, mengumbat. Dekat restoran, mengumbat. Na'udzubillah min zalik, kadang-kadang hatta di dalam masjid, di rumah Allah. Di rumah Allah Subhanahu wa taala orang berkumpul untuk mengumbat. Na'udzubillah. Dalam hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, akan datang di akhir zaman ramai orang berkumpul di masjid untuk bercakap tentang dunia saja. Cerita lalai atau mengumpat. Dia kata apa? Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlu mereka. Mereka ini sangat dihina oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka telah menjadi antara tanda-tanda hari kiamat yang buruk. Bukan bertemu untuk membaca zikir, membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga antara tanda-tanda buruk yang akan berlaku di akhir zaman, yang mana kita perlu menggantikan sifat itu dengan zikir dan salawat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul ummatu ala syari'atin hasanah. Umatku ini akan kekal di dalam keadaan baik. Ma lam tadhhar fihim thalath. Kecuali kalau tersebar atau zahir di tengah masyarakat umat Islam ini 3 perkara ni. Yang pertama, ma lam yuqbad minhum al-ilm. Kalau ilmu ini dicabut oleh Allah. Dengan apa? Dengan ramai ulama meninggal. Kalau ramai ulama meninggal, dah tak ada ulama, tak ada mufti-mufti, tak ada ulama murabbi yang mendidikkan masyarakat, maka perkara itu akan menjadi punca kerosakan umat Islam. Yang kedua, yaksuru fihim waladul hans. Akan menjadi banyak anak-anak zina, na'udzubillah, anak haram. Wa yadhharus saqarun, dan akan zahir dan muncul di tengah masyarakat Islam dengan ramai dan zahir as-saqarun,
Sahabatan ya Rasulullah kata, apakah as-saqarun itu ya Rasulullah? Siapa mereka? Rasulullah SAW bersabda, nash'un yakununa akhir zaman. Satu kumpulan, Nabi SAW sebut mereka nash'un. Nash'un itu berkataan hina. yakni manusia yang sangat hina. Manusia yang sangat dengan bahasa biasa macam biadab, tidak ada adab, tidak mempelajari adab. Manusia atau satu kumpulan, takunu tahiyyatuhum bainahum idza talaqaw at-tala'un. Cara salaman antara mereka satu sama yang lain iaitu membaca la'nat atau mencarut. Kalau mereka berkumpul, bertemu, perkataan yang pertama mereka sebut, setiap satu sebut kepada yang lain, dia akan mencarut atau menyebutkan perkataan yang sangat-sangat hina dan keji, atau membaca laknat kepada kawan dia. Dan kawan dia seronok, gembira, happy, dan dia balas juga kepada dia. Itu cara mereka berkumpul. Nabi SAW bersabda, orang atau kumpulan ini kalau jadi ramai dan banyak dan zahir di masyarakat Islam, maka mereka akan menjadi punca yang merosakkan umat Islam, dan mereka antara tanda-tanda hari kiamat yang buruk. Dan ini juga antara perkara yang sangat jelas sekarang. Di zaman sekarang, ramai pemuda, ramai remaja, kalau mereka berkumpul, perkataan pertama waktu mereka berkumpul, perkataan yang sangat-sangat tidak baik. Sebelum, dah tak ada dah Assalamualaikum. Tak ada Assalamualaikum, tak ada selamat pagi, selamat malam, tak ada dah perkataan-perkataan yang baik-baik. Hubungan antara mereka semua dengan perkataan-perkataan yang keji. Dan mereka langsung tidak merasa perkara itu sebenarnya bahaya dan perkara itu tidak baik sebenarnya. Sebab perkara itu merosakkan umat Islam. Nabi SAW kata, umat Islam akan mula rosak puncanya daripada pemuda-pemuda macam ni. Jadi setiap satu orang daripada kita, selepas kita mempelajari perkara ni, kita ajar anak kita menyebutkan perkataan-perkataan yang baik, mengucapkan Assalamualaikum, dan banyak membaca zikir dan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman banyak fitnah yang menggegarkan iman kita, menggegarkan pun hati kita, menggerakkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kepada agama. Dan cara untuk kita tetapkan iman di dalam hati kita adalah membaca zikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang di akhir zaman sekarang banyak merasa ragu, merasa syak, merasa tertekan, merasa ada banyak masalah di dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang syak dan ragu-ragu tentang agama, tentang perkara-perkara yang dalam agama juga. Antara ubat yang membuangkan perkara-perkara itu daripada hati kita iaitu membaca zikir kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita merasa tenang. Dan kalau hati kita rasa tenang, mudah iman dan ketenangan masuk kepada hati kita, dan syak dan ragu-ragu itu akan hilang daripada hati kita. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang terbaling daripada zikir kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit dan susah. Ramai orang yang ada di dalam kehidupan yang susah kerana mereka tidak membaca zikir. Sebelum tidur tak baca zikir, lepas bangun dari tidur tak baca zikir. Anak dia tidak hafal zikir, tidak membaca zikir kepada Allah. Masuk rumah tak baca zikir, keluar dari rumah tak baca zikir, masuk kerja tak baca zikir. Jadi macam mana nak dapat keberkatan dalam rezekinya? Macam mana kehidupannya jadi tenang, keadaannya tenang, ketenteraman masuk di dalam keluarga dan sakinah? Bagaimana jika orang itu langsung tidak membaca zikir atau selawat atas Nabi Muhammad SAW? Zikir dan selawat ini banyak manfaatnya di akhir zaman untuk menetapkan iman kita, untuk menenangkan hati kita, dan untuk menjadi kita istiqamah di dalam agama.
juga untuk melindungi kita daripada fitnah-fitnah yang berlaku. Walaupun fitnah itu kadang-kadang susah tidak memahami, susah untuk kita memahaminya, tetapi orang yang sentiasa membaca zikir kepada Allah, baca selawat banyak kepada Rasulullah SAW, pasti Allah akan bantu dia supaya dia nampak perkara itu fitnah atau tidak. Dan pasti Allah akan tunjukkan dia jalan untuk lari dan selamat daripada fitnah yang berlaku di zamannya. Walaupun kadang-kadang keluarganya semua tenggelam di dalam fitnah itu, walaupun kadang-kadang masyarakat yang dikatnya semua tenggelam di dalam fitnah itu, tapi Allah akan bagi dia laluan, Allah akan bagi dia jalan selamat kerana dia banyak membaca zikir dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar", barang siapa yang melazimi istighfar, yakni banyak baca istighfar setiap hari, dia akan mendapatkan min kulli hammin faraja, daripada segala kesulitan akan dapatkan jalan yang dia keluar daripada kesulitannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan setiap satu keadaan tak senang dia akan dapatkan laluan keluar daripada keadaan itu. Wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi kepadanya rezeki daripada jalan yang tidak disangka. Subhanallah. Jadi siapa-siapa yang ada masalah, khususnya di akhir zaman sekarang, masalah ekonomi, masalah rezeki, masalah wang, masalah duit, masalah kerja, masalah rumah tangga, apa-apa masalah yang ada di dalam kehidupan kita, cara kita selesaikan masalah itu dengan baca istighfar banyak. Baca salawat banyak atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca zikir banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, baca tahlil, baca surah Yasin, baca Al-Quran. Wallah, demi Allah, saya bersumpah, demi Allah, perkara ini antara ubat yang sangat pengaruh dan sangat berkesan baik di dalam hati kita. Tapi kita perlu percaya. Kita antara masalah besar di zaman kita sekarang, ramai manusia juga yang kurang percaya. Ini juga salah satu antara masalah besar di zaman kita. Jadi macam mana kita nak kuatkan kepercayaan kita di akhir zaman ini? Macam mana kita nak kuatkan iman kita kepada zikir, iman kita kepada doa, iman kita kepada selawat dan kepada istighfar? Kita kena baca doa dan istighfar dan zikir. Kita kena baca istighfar sehingga yakin kita semakin tinggi. Sebab ramai orang Islam tidak mempercayai doa, tidak mempercayai istighfar, zikir, selawat sekarang. Dan ini musibah besar. Ini musibah besar di zaman sekarang. Ini antara tanda buruk yang ada di zaman kita sekarang. Iaitu ramai remaja dan orang Islam yang tua, muda, lelaki, perempuan, ramai orang dah tidak percaya kepada doa. Tidak percaya kepada istighfar. Tidak percaya kepada zikir, tidak percaya kepada selawat. Dan ini musibah besar. Sebab kalau kita baca Al-Quran, baca hadis Rasulullah, baca kalam-kalam ulama, semua mereka memberi nasihat kepada kita, sentiasa baca zikir, baca doa, baca istighfar, baca selawat. Kalau nak rezeki, nak ketenangan hati, nak hilangkan masalah dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah penyakit, apa-apa masalah di dalam kehidupan kita ni, kita kena gunalah asbab, ambil ubat, kerja, sebagainya, tetapi jangan langsung kita meninggalkan ubat-ubat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di akhir zaman juga selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membantu. Saya satu kali dengar satu cerita daripada guru kita Al-Habib Al-Jifri. Dia kata cerita ni sangat pengaruh dalam hati orang yang mendengarnya. Al-Habib Al-Jifri dia kata, satu kali saya jumpa satu remaja daripada Britania. Dia belajar universiti habis. Nanti dia jumpa Habib Al-Jifri, dia kata, "Ya Habib, saya sibuk dengan dunia ni, kerja, belajar universiti lah, macam tu, campur dengan orang Islam, bukan orang Islam. Dengan suasana kehidupannya itu," dia kata, semakin lama
iman dah mula hilang daripada hati saya. Sehingga saya dah mula syak tentang Allah. Adakah ada Tuhan atau tidak? Adakah ada Islam ini betul atau tidak? Dan dia kata semakin lama semakin bertambah syak itu, sehingga saya sudah rasa setuju bahawasanya tidak ada Tuhan, tidak ada agama. Na'udzubillah min zalik. Dia Muslim, tapi dia orang Britania, orang British. Subhanallah, Habib Jifri dengar dia kata, lepas tu apa yang kamu buat? Macam mana kamu dapat selesaikan masalah itu semua? Ini masalah besar sangat di akhir zaman sekarang. Ramai orang mula syak tentang Islam, tentang agama, tentang Allah sebagainya. Jadi bagaimana kita nak ubatkan? Macam ni dia kata, saya tidur di malam itu dan saya buat keputusan, esok pagi saya akan zahirkan kepada keluarga, kawan saya di masyarakat, saya akan zahirkan bahawasanya saya dah bukan Muslim dan aku tidak percaya agama ni lagi. Aku tidak percaya ada Tuhan. Dia kata lepas tu, dia kata saya bangun di pagi. Saya bangun di pagi macam biasa. Dia kata amalan rutin saya lepas bangun dari tidur, terus saya pegang tasbih, baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca salawat atas Nabi SAW. Lepas tu dia kata, saya pun rasa belik dengan diri saya. Apa yang aku buat ni? Aku ni sebenarnya dah buat keputusan. Tak ada agama pun, tak ada apa yang saya buat sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Nanti lepas tu aku letakkan tasbih dari tangan saya. Tapi saya fikir balik. Saya percaya ada Tuhan. Tapi kalau saya nak kata tak ada Tuhan, maknanya aku tak percaya Muhammad. Dia kata, dia cerita kepada Habib Al-Jifri, dia kata lepas aku cakap maknanya aku tak percaya kepada Muhammad, dia kata badan saya menggigil. Rasa risau dan takut, dan hati saya, fitrah saya tak bersetuju. Fitrah saya tak setuju yang saya tuduh Muhammad tidak berdusta, tidak benar. Nanti terus saya kata, mustahil Muhammad tipu, mustahil. Muhammad ni baik, Muhammad ini jujur, benar. Jadi bagaimana saya nak terima yang tak ada Tuhan, tak ada agama, tapi saya masih percaya Muhammad? Kalau percaya Muhammad, mesti saya percaya semua itu. Dia kata perkara itu je, iaitu cinta saya kepada Rasulullah dan banyak membaca salawat atas Rasulullah SAW, dialah yang membantu saya tidak menjadi murtad daripada agama Islam. Subhanallah. Lihatlah bagaimana, wahai muslimin dan muslimat, kisan dan faedah membaca salawat atas Nabi SAW di akhir zaman. Ini kisah benar terjadi dengan satu pemuda daripada Britania, British. Dia kata, dia kata, lepas tu macam mana kamu pulang kepada Islam? Dia kata, selepas saya sudah sampai kepada keyakinan yang sangat tinggi bahawasanya tak ada Tuhan, tak ada agama, dan saya nak zahirkan yang saya dah murtad daripada agama Islam, tiba-tiba yang menarik saya kepada Islam dengan halus, dengan belahan-belahan, dengan hati saya, iaitu cinta yang ada di dalam hatiku kepada Rasulullah dan selawat yang setiap hari aku membacanya atas Nabi Muhammad SAW. Maka membaca banyak zikir dan istighfar kepada Allah dan baca salawat atas Nabi Muhammad SAW banyak membantu kita di akhir zaman. Bukan hanya kuatkan iman dan ta'alluq kita kepada Rasulullah, bahkan hatta kalau ada masalah kesihatan. Hatta kalau ada masalah kesihatan atau masalah duit, masalah kerja, apa masalah di dunia ini, di akhir zaman, yang cabaran-cabaran yang banyak ada di zaman ini yang penuh dengan fitnah dan cabaran, kita boleh lepaskan dia. Kita boleh jalan ke depan. Kita boleh selamat daripada segala-gala fitnah yang ada dengan keberkatan membaca selawat banyak dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya habiskan kuliah kita ini dengan satu cerita yang sahib Maulid Syaraful Anam, yang menulis kitab Maulid Syaraful Anam, beliau yang menceritakan cerita ini. Cerita ini berlaku di negara Mesir dahulu. Iaitu cerita tu kisah benar, menunjukkan bagaimana keberkatan membaca selawat atas Nabi SAW.
membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kisahnya sangat besar dan luar biasa. Sehingga boleh memasukkan orang kafir kepada Islam. Apalagi kalau orang itu dah Muslim. Orang yang bukan Muslim, dia boleh masuk Islam oleh keberkatan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bagaimana jadi itu? Di satu tahun di Mesir ada satu lelaki dengan isterinya. Setiap tahun di bulan Maulid Rabiul Awal dia buat maulid besar, dia buat kenduri di rumahnya. Dia ada jirannya Yahudi, 2 orang, laki perempuan, suami isteri. Di malam itu mereka nampak jiran dia dibasah lampu cantik, dia sembelih beberapa ekor kambing, dia nak buat kenduri, esok nak buat kenduri. Nanti isteri itu dia tanya suami dia, dia kata, kenapa jiran kita ni setiap tahun di bulan yang macam ni dia buat banyak kenduri, dia gembira, dia pakai cantik macam tu, ramai orang berkumpul. Apa ceritanya? Suami dia kata, bulan ini bulan kelahiran Nabi mereka, orang Islam ni. Jadi dia buat itu kerana dia gembira dan seronok lah, menzahirkan syukur kepada Allah atas nikmat kelahiran Rasulullah. Oh, lepas tu mereka diam, suami isteri tu. Lepas mereka tidur di malam itu, isteri dia mimpi. Di dalam tidur, ramai lelaki yang memakai putih, muka mereka cahaya. Muka mereka sangat indah. Lalu di depan dia, di tengah mereka, satu orang lelaki yang macam rembulan muka dia. Lagi indah, lagi sempurna, lagi cantik daripada yang lain-lain. Dia kata, aku mencontohkan mereka seperti rembulan, di sekelilingnya ada beberapa bintang. Lepas tu aku tanya satu lelaki yang belakang dia, saya kata, itu siapa lelaki tu? Masya Allah, luar biasa muka dia. Dia kata, itu Rasulullah. Ini dalam mimpi. Lepas tu wanita tu yang Yahudi, dia kata, kalau aku bercakap dengan dia, dia boleh jawab. Dia kata, boleh, Rasulullah ni baik. Nanti dia panggil Rasulullah, dia kata, ya Muhammad. Rasulullah pandang kepadanya, dia kata, labbaiki. Labbaiki itu jawab kepada orang yang panggil kita, tapi dengan cara ta'zim dan hormat. Perempuan Yahudi itu dia kata, kenapa jawab kepada saya dengan labbaiki, padahal aku bukan Muslimah. Aku Yahudi dan musuh kamu, tidak mengikuti agama kamu. Rasulullah jawab kepadanya di dalam mimpi. Dia kata, aku tidak menjawab kepada kamu dengan perkataan labbaiki, melainkan setelah aku tahu oleh Allah bahawasanya petunjuk dan syahaya Islam dah masuk dalam hati kamu. Maka wanita itu terus di dalam mimpi dia ucap syahadah. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia bangun sedar daripada tidur, lidah dia bergerak, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas dia bangun dari tidur, dia bangun dengan keadaan yang luar biasa. Dia rasa tenang, dia rasa hidup, kehidupannya sekarang dah mula hidup baru. Rasa best, tenang, gembira, happy. Dan dia tak sabar nak bagi tahu kepada suami dia. Dia nak cerita kepada suami dia. Tapi lepas dia bangun, dia nampak suami dia dah sembelih seekor kambing. Dia siap-siap gambaran nak buat kenduri. Dia kata, wahai suamiku, kamu buat apa? Dia kata, aku nak buat kenduri. Kenduri untuk apa? Dia kata nak buat maulid. Maulidur Rasul. Dia kata, macam mana kamu, bila kamu masuk Islam? Dia kata, aku nak buat maulid untuk yang kamu mimpinya semalam. Terkejut lagi isteri tu. Dia kata, macam mana kamu tahu aku mimpi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semalam? Dia kata, sebab aku juga mimpi dia semalam. Dan Rasulullah bagi tahu di dalam mimpi saya yang dia datang juga di dalam mimpi kamu. Maka marilah kita sama-sama sekarang meraihkan Maulidur Rasul, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama huffaz, ulama hadis, mereka kata, yang meriwayatkan hadis cerita ni, kejadian itu, mereka kata
ini adalah keberkatan daripada membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu keberkatannya bukan untuk kita sahaja. Untuk anak kita, untuk cucu, untuk keluarga, untuk rumah, untuk harta, bahkan hatta untuk jiran dan orang yang duduk di negeri kita. Orang yang banyak membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi punca turunnya keberkatan daripada Allah hatta kepada orang negeri semua. Sebab itu antara keberkatan yang banyak Allah turunkan kepada negeri-negeri, keberkatan rezeki, keberkatan aman, sebagainya, kadang-kadang oleh keberkatan orang yang duduk di rumah yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu, dia banyak membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah seperti mana Allah panjangkan umur kita sehingga kita ada di dalam zaman ini, semoga insya-Allah kita semua mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala fitnah-fitnah yang ada di zaman ini. Ketahuilah wahai muslimin dan muslimat, Allah lindungikan kita dan selamatkan kita di dunia ini oleh keberkatan Rasulullah dari sebelum 1400 tahun. Tidak ada sesiapa pun daripada kita orang Islam akan masuk syurga tanpa ajaran Rasulullah. Maka di setiap zaman, di zaman kita juga, di saat ini kita juga, Rasulullah juga yang selamatkan kita dengan ajarannya, dengan sunnah-sunnah yang ajar kita, dengan adab-adab yang Rasulullah ajar kita, dengan zikir dan doa yang Rasulullah ajar kita. Dengan itulah kita dapat selamat di zaman dahulu, juga di zaman sekarang dan di zaman yang akan datang. Hatta di zaman Ad-Dajjal, Nabi SAW kata ramai orang akan jadi makanan mereka subhanallah, 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 tasbih, membaca zikir. Di zaman Ad-Dajjal, yang mana Ad-Dajjal akan kawal dan kontrol ekonomi dunia semua sehingga makanan dan ekonomi dan harta semua di tangannya. Siapa-siapa yang tidak mengikutinya, dia akan laparkan dia, akan susahkan kehidupan dia. Maka di zaman itu, orang yang sudah didikkan diri dia membaca zikir, mereka akan dapat selamat daripada fitnah Dajjal. Dengan apa? Dengan baca zikir banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijaga dan diselamatkan daripada fitnah-fitnah akhir zaman, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita antara hamba-hambanya yang sentiasa membaca zikir dan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Berpusing dalam neraka, terburai isi perut. Ahli neraka ni macam kena. Orang yang baru dilempar masuk dalam neraka tu, ustaz, bukan dulu ustaz suruh kami melakukan kebaikan dan tinggalkan kemungkaran.